Assalamualaikum, mulanya kata saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Profesor Madya Dr. Norazimah Zakaria dan rakan-rakan sekalian. Sebelum memulakan pembentangan pada hari ini, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya terlebih dahulu. Saya Solehah binti Muhammad Nazir dan Siti Nuzafira, Najiha, Syazwana dan juga Sabila Aqwa. Pada hari ini kami akan membentangkan tajuk tugasan yang telah kami pilih sendiri, iaitu buku teks Kanun Melayu. Buku Kanun Melayu merupakan buku hasil karya Profesor Madya Dr. Norazimah Zakaria yang merupakan pensyarah kanan di Jabatan Bahasa dan Kesusasteraan Melayu, Fakulti Bahasa dan Komunikasi, Universiti Pendidikan Sultan Idris. Bidang pengkhususan beliau adalah Kesusasteraan Melayu. Baiklah, buku ini mengandungi 6 bab di dalamnya yang akan diterangkan lebih lanjut oleh pembentang yang seterusnya. Untuk pengetahuan semua, buku ini membincangkan tentang peranan pengarang sebagai dagang yang mengulang kembali teks kanun, iaitu sejarah Melayu bagi menghasilkan hikayat Melayu. Baiklah, saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah saya iaitu Profesor Madya Dr. Norazimah serta rakan sekalian. Saya Syazwana binti Nurizani akan membentangkan tajuk pertama iaitu kepengarangan sastra Melayu tradisi, di mana dalam bab ini pengarang Melayu tradisi akan memainkan peranan yang sangat besar dalam menyurat tentang kisah-kisah yang diperkatakan. Hal ini kerana sejarah Melayu dianggap sebagai sebuah penulisan sastra yang berwibawa serta menjadi rujukan kepada pengarang dalam memartabatkan kisah-kisah Raja Melayu, di mana melalui bab ini juga banyak menerangkan tentang konsep-konsep yang berkaitan dengan kepengarangan sastra Melayu. Contohnya mengenai konsep dagang, konsep parodi, konsep pastish, konsep sintesis, konsep kepengarangan Melayu tradisi dan sebagainya. Dagang. Konsep dagang bermaksud orang yang berasal dari tempat lain atau luar negeri. Dagang juga merujuk kepada orang berniaga atau saudagar dan sebagainya. Secara ringkasnya, dagang bermaksud yang mengulang-ulang kanun, di mana dagang juga mempunyai maksud yang kedua, iaitu konsep dagang bermaksud berkaitan dengan berkenaan diri seperti tempat tinggal. Selain itu, kanun juga bermaksud teks yang berada di tengah atau di pusat sistem sastra Melayu. Teks kanun juga dijadikan sebagai rujukan serta model kepada teks-teks lain. Selain itu, parodi juga bermaksud seni meniru atau gaya pengarang atau pencipta lain dengan cara membuat lucu atau menyindir. Parodi ini bersifat pendek dan proses penceritaan semula. Selain itu, konsep pastish. Pastish bermaksud mengulang-ulang. Pastish adalah berkaitan dengan tema, motif, babak, episod, plot dan imej yang diulang semula. Kesimpulannya, tradisi ini menjadikan pengarang bukanlah menyalin dengan sewenang-wenangnya, melainkan memenuhi tanggungjawab sebagai dagang dan harus mengulang semula teks yang baru. Sekian, terima kasih. Saya serahkan kepada rakan saya. Assalamualaikum, saya Najiha binti Abdul Rashid. Seterusnya saya akan mengupas berkenaan bab 2 yang bertajuk Sejarah Melayu sebagai Kanun dan Genre Sintesis. Bab 2 ini menceritakan sejarah Melayu sebagai kanun dan genre sintesis. Sejarah Melayu ini sentiasa dirujuk oleh teks-teks lain sekaligus mengangkat sejarah Melayu sebagai teks kanun. Sejarah Melayu sentiasa dilihat sebagai karya cermin kepada cermin, iaitu kepada teks sejarah sastra yang lain. Sejarah sastra juga sebagai karya kanun kepada hikayat Melayu sebagai cermin yang berfaedah.
Pengulangan motif dan tema dilihat mengukuhkan lagi teks hikayat Melayu. Fungsi teks hikayat Melayu turut berhubung kait dengan peranan pengarang sebagai dagang. Sebagai teks dagang, hikayat Melayu sentiasa dilihat mengulangi isi cerita yang penting kerana mempunyai fungsinya. Sebagai sebuah teks dagang juga, gaya bahasa turut menarik perhatian untuk dianalisis bagi tujuan untuk melihat pemerian dalam upacara, adat istiadat dan lain-lain lagi. Hikayat Melayu juga sebagai teks untuk melihat tentang kebesaran dan keagungan Kerajaan Melaka sebagai kuasa terbesar yang menjalinkan hubungan diplomatik dengan negara-negara luar seperti Siam, China, Majapahit dan lain-lain lagi. Di dalamnya juga diberikan mengenai sistem sosial masyarakat, kebudayaan dan keagamaannya. Hikayat Melayu juga memaparkan ideologi politik zamannya melalui garapan wadat, mitos dan legenda. Proses kepengarangan Melayu tidak dapat dikawal oleh istana kerana hikayat Melayu ditulis atas perintah Tuan Wan Dan Wall. Mitos dan legenda secara tidak langsung dapat meninggikan darjat golongan daripada rakyat biasa. Realiti dan fantasi juga menjadikan hikayat Melayu sebagai genre sintesis yang baik di zamannya, dengan memperlihatkan adanya konsep daulat dan derhaka di samping memenuhi tuntutan kepentingan pengarangnya iaitu Tengku Said. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih saudari Najihah. Seterusnya, saya Siti Nazafirah binti Idris akan meneruskan pembentangan mengenai bab 3 iaitu Gaya Penulisan Hikayat Melayu. Gaya penulisan Hikayat Melayu merupakan perbincangan yang terkandung dalam bab 3. Hikayat Melayu merupakan teks cermin dan sebuah karya yang mempunyai faedah dan manfaat tersendiri kerana di dalamnya penuh dengan unsur pengajaran, hikmah atau erti didaktik yang tersembunyi di dalam karya berdasarkan peristiwa maupun kejadian. Misalnya, pengisahan Hikayat Melayu adalah mengenai Raja Iskandar Zulkarnain, seterusnya kepada Kesultanan Melayu Melaka sehinggalah pemerintahan Kerajaan Siap. Gaya penulisan Hikayat Melayu perlu mempunyai ketepatan dan kesesuaian dalam pemilihan gaya bahasa. Pemilihan ayat yang baik mampu memberi kesan kepada tujuan kepengarangan serta peranan pegarang sebagai gaya penulisan yang seterusnya adalah mengekalkan tradisi lisan iaitu kata sahibul hikayat dan adat dahulu kala. Pengarang selalu menggunakan formula Al-Kisah serba mula di permulaan ayat. Selain itu, gaya penulisan hikayat Melayu juga berdasarkan idea-idea kitab dan ayat Al-Quran. Contohnya, penggunaan wasiat. Gaya penulisan Hikayat Melayu juga boleh dilihat melalui pengulangan motif dan pengulangan tema. Mekanisme konvisi dipecahkan kepada 3 bahagian: pengulangan episod, pengulangan motif dan pengulangan tema. Gaya penulisan Hikayat Melayu dilihat mempunyai kepentingan yang tersendiri dalam memberi sintaksis kepada teksnya. Seterusnya, saya akan memberi peluang kepada saudari Sabila bagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Dr. Nur Azimah binti Zakaria. Saya Sabila Aqua binti Yusri akan melanjutkan pembentangan ini lebih mendalam dalam bab 4 iaitu ruang lingkup penulisan. Dalam bab ini, sastra tulisan yang berkembang pesat dalam tradisi golongan kelas atasan adalah sastra hikayat. Teks hikayat akan dibacakan dan diperdengarkan kepada khalayak. Kecenderungan masyarakat Melayu tradisional mengekalkan cara penikmatan hasil kesusastraan tulisan melalui cara yang sama dengan penikmatan lisan. Kebanyakan hasil kesusastraan pada zaman ketika itu dicipta untuk diperdengar daripada dibaca, dan kadang-kadang suatu hikayat itu perlu dibaca secara beramai-ramai. Bagi penulisan sastra sejarah atau karya historiografi, kebanyakan karya ditulis semula kerana permintaan penjajah. Sekiranya kita meneliti sejarah Melayu,
Plotnya yang berteraskan konsep poetic justice, iaitu watak jahat dihukum manakala watak baik diberi ganjaran. Selain itu, konsep poetic justice dalam hikayat Melayu amatlah jelas apabila rampasan kuasa yang dilakukan oleh bendahara dan temegung sehingga menyebabkan kematian Sultan Mahmud II. Pembinaan plot dengan urutan cerita yang mempunyai sebab dan akibat dalam hikayat Melayu menjadikan naratif penceritaannya amat menarik dan mempunyai hubungan antara satu sama lain. Untuk pengetahuan semua, hikayat Melayu ini telah ditulis oleh Tengku Said dan dikarang pada tahun 1855 pada abad ke-19. Hikayat Melayu ini mempunyai satu ciri yang menarik kerana teksnya yang mempunyai hubungan rapat dengan sejarah Melayu. Rujukan kepada Sultan Iskandar Zulkarnain menjadi teras utama dalam penulisan hikayat Melayu ini. Pengawalan kualiti atau mutu penulisan dipantau oleh golongan istana. Faktor sumber sastra dan sejarah digabung jalinkan bersama untuk menjadikan hikayat Melayu ini sebagai teks sejarah siap yang berwibawa. Tema ialah persoalan utama yang diungkapkan berdasarkan sesuatu tujuan melalui objek, peristiwa dan sebagainya. Perkembangan tema ini boleh dilihat berdasarkan 3 tahap. Yang pertama, Hindu-Islam, iaitu hikayat Seri Rama. Dalam zaman Islam pula, contohnya hikayat Muhammad Hanafiah dan zaman contemporary iaitu Tuhfah Al-Nafis. Kepelbagaian tema termasuk tema percintaan amat mendominasi kepada teks-teks hikayat pada abad ke-16. Kesimpulannya, teks hikayat Melayu ini ditulis kerana mempunyai hubungan rapat dengan Tengku Said dengan keturunan Diraja Siap. Tujuan asal pengarang yang berperanan sebagai dagang, terutama dalam sfera kesusastraan Melayu tradisional ini, maka kelahiran teks baharu tidak boleh lari daripada konsep mengulang teks yang berfaedah, iaitu teks Baiklah, kanun. saya akan meneruskan pembentaran berkaitan dengan bab 5, iaitu kepengerangan hikayat Melayu. Pada bahagian ini menceritakan aspek kepengerangan hikayat Melayu di mana ia melihat kewajaran pengarang menulis kembali cerita-cerita tradisi. Kita perlu melihat adakah pengarang cuba untuk mengesahkan nilai yang ada, membuang nilai ataupun menambah nilai untuk menghasilkan teks yang baru. Yang pertama, dalam bab ini membincangkan hikayat Melayu dalam realiti dunia sosial. Dalam hikayat Melayu, semua keputusan terletak pada tangan lelaki. Dalam konteks ini, lelaki boleh memilih tetapi tidak pada wanita. Contohnya, dalam watak Raja Kecil yang ditunangkan dengan Tengku Tengah, tetapi secara terang-terangan Raja Kecil telah mencabut cincin di jari Tengku Tengah dan disarungkan kepada jari gadis yang disukainya, iaitu Tengku Kamaria. Yang kedua ialah sistem sosial yang berasaskan kelas telah melahirkan peraturan dan undang-undang yang berbeza. Dalam memperkuatkan undang-undang tersebut, terdapat konsep daulat dan dahaka yang sangat dihormati dan ditakuti. Yang ketiga, hikayat Melayu adalah sebuah teks yang masih lagi berada dalam sistem konvensi masyarakat. Antaranya, peranan pengarang sebagai dagang yang mengulang, meniru dan juga mengingat karya kanun. Hikayat Melayu dilihat telah melakukan pengulangan semula dalam bentuk pastiche, iaitu pengarangnya telah menggunakan mekanisme konvensi seperti pengulangan episod, motif dan tema tanpa membuang nilai yang telah ada dalam teks kanun seperti wadat, mitos dan juga legenda. Seterusnya, saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Terima kasih kepada saudari Sabila. Kembali kepada saya bagi meneruskan perbincangan bab 6, iaitu nilai sebuah genre adab. Tengku Said dalam penulisannya mengekalkan nilai yang ada dalam hikayat Melayu melalui kepengarangannya. Model Bransky dan Costa memperlihatkan kepada kita peranan dagang sebagai pencerita. Rujukan teks kanon sebagai sejarah Melayu telah mengangkat hikayat Melayu.
Karya sastra bukan sahaja menjadi dokumen masyarakat tetapi menjadi cermin kepada sejarah Melayu. Itu sahaja daripada saya. Kembali kepada Sabila bagi merumuskan. Kesimpulannya, Kanun Melayu merupakan sebuah rujukan teks kepada sejarah Melayu. Sejarah Melayu dilihat sebagai teks yang terjamin akan kebenarannya dan yang sahih. Pengarang juga boleh katakan sebagai penyalin ataupun penterjemah kerana mereka telah menyesuaikan sesebuah karya yang asli itu kepada karya yang lebih menarik berdasarkan budaya yang melahirkannya. Selain itu, peranan dagang yang mengulang kembali teks kanun iaitu sejarah Melayu bagi menghasilkan hikayat Melayu kerana kedua-duanya mempunyai fungsi yang tertentu. Dalam hikayat Melayu ini telah menceritakan kisah zaman sebelum kerajaan Siak di mana kisah Kesultanan Melayu Melaka sehinggalah kepada kisah kemakatan Raja Kecil dan zaman Tengku Akil untuk menerajui pemerintahannya di Siak. Samping itu, Tengku Said juga telah mengisahkan hubungan darah yang berlaku antara Raja Kecil dengan Sultan Mahmud II sebagai peneraja utama dalam cerita. Dan kelangsungan cerita ini juga boleh dilihat dalam beberapa episod. Untuk konsep wadat juga terdapat dalam sejarah Melayu. Jadi, hikayat Melayu ini boleh dikatakan sebagai karya yang penting pada zaman ini serta pada zaman kelahiran karya dan juga budaya Melayu. Sekian, itu saja pembentangan daripada kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.